Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan menjelajahi kisah tokoh-tokoh penting dalam sejarah bahasa kita, khususnya dalam konteks Pramerdeka dan Pasca Merdeka. Saya Jude Erland Alexander berbesar hati untuk berkongsi dengan Anda perjalanan luar biasa individu-individu ini yang telah memberi sumbangan besar kepada bahasa kita. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh ini dengan dedikasi dan semangat mereka telah memainkan peranan penting dalam memastikan bahasa Melayu mendapat tempatnya yang sepatutnya. Mari kita selami kisah mereka bersama. Hari ini kita akan meneroka satu aspek penting dalam identiti kita sebagai rakyat Malaysia, yaitu bahasa Melayu. Bahasa ini adalah lebih daripada sekadar alat komunikasi. Ia adalah cerminan pemikiran dan marwah kita. Bayangkan bahasa yang kita banggakan hari ini tidak akan mencapai kedudukannya tanpa usaha gigih para pejuang bahasa kita. Dalam pembentangan ini, kita akan memberi tumpuan kepada dua tokoh penting. Yang pertama ialah Zaba, seorang tokoh pramerdeka yang meletakkan asas untuk bahasa Melayu moden. Kemudian kita akan bercakap tentang Pendeta Dr. Awang Sarian yang terus berjuang untuk memastikan bahasa kita relevan di peringkat global. Melalui kisah mereka, kita akan memahami bahwa bahasa kita adalah jiwa bangsa yang perlu kita pelihara dan hargai. Jadi mari kita, tanpa membuang masa, mari kita selami lebih dalam perjuangan mereka. Yang pertama adalah tokoh pramerdeka, yaitu Zainal Abidin bin Ahmad, ataupun lebih dikenali dengan nama pena Zaba. Beliau merupakan tokoh agung dalam sejarah perkembangan bahasa dan pemikiran Melayu. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Batu Kikir Jempol, Negeri Sembilan, sebuah kampung kecil yang kelak menjadi saksi kelahiran seorang pemikir besar yang akan mengubah landscape intelektual bangsa Melayu. Sejak kecil, Zaba menunjukkan kecenderungan luar biasa terhadap ilmu, khususnya dalam bidang bahasa agama dan falsafah. Zaba mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Batu Kikir sebelum melanjutkan pelajaran ke Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK dan seterusnya ke University Oxford, England, menjadikannya antara anak Melayu yang terawal menjejakkan kaki ke institusi pengajian tinggi terkemuka dunia. Pengalaman akademik dan pengaruh pemikiran Barat serta Timur menjadikan beliau seorang tokoh yang berpikiran kritis, progresif, dan berpandangan jauh. Nama pena Zaba mula dikenali melalui tulisan-tulisan beliau yang tajam dan berwibawa dalam pelbagai bidang, termasuk bahasa, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial. Beliau menulis dengan gaya yang jelas, logik, dan penuh hikmah, menjadikan karyanya bukan saja mudah difahami, tetapi juga mengandungi nilai pemikiran yang mendalam. Antara karya paling berpengaruh ialah Pelita Bahasa Melayu, sebuah siri buku yang menjadi asas kepada sistem tata bahasa dan pembakuan bahasa Melayu moden. Jadi kita akan masuk ke slide seterusnya. Seterusnya kita akan menelusuri pendidikan tokoh pramerdeka yang luar biasa, yaitu Zaba. Zaba memulakan langkah pendidikannya di Sekolah Melayu Batu Kikir, tempat kelahirannya sendiri. Dari sana beliau melanjutkan pelajaran ke English College di Johor Bahru. Satu pencapaian yang amat membanggakan ialah beliau merupakan orang Melayu pertama yang lulus Senior Cambridge Examination pada tahun 1915, di mana Senior Cambridge Examination ini adalah sebuah peperiksaan yang kalau pada masa kini ia adalah setaraf dengan sijil peperiksaan Malaysia, yaitu SPM, dan beliau merupakan salah satu yang pertama yang lulus Senior Cambridge Examination ini. Ia adalah peperiksaan yang diadakan oleh orang British pada masa dahulu. Kemudian beliau juga menyumbang kepada dunia pendidikan sebagai pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI, ataupun lebih dikenali sebagai UPSI pada masa kini, yang bertempat di Tanjung Malim.
Tempat ini dikenali sebagai pusat lahirnya ramai guru dan pemikir Melayu yang berpengaruh. Pendidikan Zabah bukan saja membentuk dirinya, tetapi juga memberi impak besar kepada masyarakat. Inilah asas yang membawa kepada sumbangan besar beliau dalam memperjuangkan dan memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya kita akan masuk ke sumbangan dan peranan Zabah dalam bahasa Melayu. Zabah dalam perkembangan bahasa Melayu, Zabah adalah tokoh yang telah memberi impak yang mendalam dengan beberapa pencapaian penting. Salah satunya yang pertama ialah kita dapat lihat dalam pembentukan sistem ejaan Zabah pada tahun 1933. Ini adalah ejaan Rumi yang pertama yang tersusun dalam bahasa Melayu dan digunakan di sekolah-sekolah serta jabatan kerajaan sehingga tahun 1972. Sistem ini menjadi asas kepada ejaan Rumi baharu yang kita gunakan pada hari ini. Zabah juga menulis buku Pelita Bahasa Melayu, siri rujukan utama yang menjelaskan tata bahasa dan gaya bahasa Melayu. Buku ini menyusun tata bahasa secara ilmiah, menjadikan bahasa Melayu lebih teratur dan sesuai digunakan dalam bidang ilmu. Selain itu, Zabah juga memperjuangkan pendidikan dan pemikiran bahasa Melayu dengan tegas. Beliau menulis banyak rencana untuk membangkitkan semangat bangsa dan menolak tanggapan bahwa bahasa Melayu lemah. Zabah juga menegaskan bahwa kemajuan bangsa itu bergantung kepada kekuatan dan bangsa itu sendiri. Dan Zabah mendorong kita untuk belajar dan berpikir secara rasional. Seterusnya kita akan masuk ke slide. Seterusnya kita akan menyelami satu lagi pencapaian penting oleh Zabah, yaitu pembentukan sistem ejaan Zabah. Zabah melakukan reformasi asas terhadap ejaan Rumi bahasa Melayu, menggantikan sistem Wilkinson yang lama. Reformasi ini bukan sekadar perubahan teknikal, ia mengukuhkan identiti budaya kita, dan pada tahun 1924, Zabah memulakan penerbitan buku Ilmu Bahasa Melayu penggal pertama yang mengaplikasikan prinsip ejaan baharunya. Kemudian pada tahun 1929, beliau menerbitkan Rahasia Ejaan Jawi, usaha yang menyelaraskan ejaan dalam tulisan Jawi dan Rumi. Seterusnya, pada tahun 1933, sistem ejaan Zabah secara formal digunakan pakai sebagai standar pengajaran di sekolah. Ini diikuti dengan penerbitan karya penting Ilmu Mengarang Melayu pada tahun 1934. Seterusnya, reformasi ini bukan sekadar membentuk cara kita menulis, tetapi juga cara kita berpikir dan berkomunikasi. Terima kasih kepada dedikasi Zabah, kita menikmati kejelasan dan ketertiban dalam bahasa kita pada hari ini. Seterusnya kita akan masuk ke seterusnya adalah Zabah juga melancarkan daftar ejaan bahasa Melayu Jawi Rumi pada tahun 1949. Panduan ini berfungsi sebagai kompas rasmi untuk ejaan yang seragam dan mudah dikuasai. Bahasa Melayu jadi lebih teratur dan mesra pengguna selepas pembentukan daftar ejaan Melayu Jawi Rumi ini. Dan seterusnya melangkah ke 1972, walaupun sistem ejaan baharu telah diperkenalkan, sentuhan magis sistem ejaan Zabah tetap berkilau. Ia membuka pintu kepada kemajuan pendidikan dan penulisan, mengukuhkan bahasa Melayu dalam dunia akademik dan pentadbiran. Jasa Zabah bukan sekedar memudahkan pembelajaran, tetapi juga memperteguh kedudukan bahasa Melayu sebagai simbol identiti bangsa. Sumbangan beliau adalah asas kukuh yang kita nikmati hingga ke hari ini. Seterusnya, kita akan masuk kepada sumbangan dan pengiktirafan Zabah. Sumbangan besar yang Zabah yang melampaui reformasi ejaan bahasa Melayu. Zabah bukan sekadar seorang reformis ejaan. Pemikirannya telah menjadi asas penting dalam perkembangan bahasa Melayu, terutamanya dalam sistem pendidikan dan pentadbiran selepas merdeka. Ini adalah salah satu warisan terpenting yang beliau tinggalkan. Zabah dikenali sebagai Bapa Tata Bahasa Modern dan diberi gelaran Pendeta Zabah oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Gelaran ini bukan saja sekadar simbol penghormatan, tetapi juga pengiktirafan terhadap sumbangan beliau dalam memperkaya dan memodernkan bahasa kita.
Pendeta Zaba atau Zainal Abidin bin Ahmad merupakan tokoh intelektual Melayu yang memainkan peranan penting dalam pembentuk asas pemikiran dan pembangunan bahasa Melayu. Beliau bukan saja dikenali sebagai ahli bahasa, malah sebagai pendidik, penulis, dan pemikir bangsa yang berwawasan jauh ke hadapan. Pemikirannya telah menjadi tunjang kepada perkembangan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan pentadbiran negara selepas mencapai kemerdekaan. Dalam bidang pendidikan, Zaba memperkenalkan pendekatan yang sistematik terhadap pengajaran bahasa Melayu melalui karya agungnya seperti Pelita Bahasa Melayu. Beliau menyusun sistem tata bahasa yang lebih teratur dan mudah difahami, menjadikan bahasa Melayu lebih sesuai digunakan sebagai bahasa ilmu. Beliau percaya bahwa bahasa Melayu harus mampu menampung kandungan ilmu modern dan menjadi medium utama dalam proses pembelajaran. Pandangan ini telah mempengaruhi dasar pendidikan negara selepas merdeka, di mana bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama dalam sistem persekolahan dan pengajian tinggi. Selain itu, pemikiran Zaba turut memberi impak besar dalam bidang pentadbiran. Beliau menegaskan bahwa bahasa itulah yang menjadi lambang kedaulatan dan identiti bangsa. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan pentadbiran negara adalah penting untuk memperkukuh jati diri kebangsaan. Selepas merdeka, dasar-dasar seperti Dasar Kebangsaan dan Akta Kebangsaan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan 1967 telah dilaksanakan selari dengan aspirasi Zaba untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu mula digunakan secara meluas dalam dokumen kerajaan, urusan mahkamah, dan komunikasi rasmi, menandakan kejayaan perjuangan yang diasaskan oleh pemikirannya. Pemikiran Zaba juga mencerminkan keprihatinannya terhadap pembangunan moral dan intelektual bangsa. Beliau menulis tentang pentingnya pendidikan yang menyeluruh, bukan sekadar berasaskan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai akhlak dan semangat kebangsaan. Pandangan ini menjadi asas kepada falsafah pendidikan yang menekankan perkembangan holistik pelajar dari segi intelek, emosi, rohani, dan sosial. Pendekatan ini amat relevan dalam usaha membina generasi yang bukan saja berilmu, tetapi juga berakhlak dan berjiwa patriotik. Penubuhan institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka DBP pada tahun 1956 juga merupakan kesinambungan daripada perjuangan Zaba. DBP memainkan peranan penting dalam memperkasa bahasa Melayu melalui penyusunan istilah, penerbitan bahan ilmiah, dan pengembangan sastra kebangsaan. Semua ini berpaksikan kepada asas yang telah dibina oleh Zaba. Pemikiran Zaba bukan sekadar warisan sejarah, tetapi menjadi asas yang hidup dalam sistem pendidikan dan penadbiran negara. Beliau meletakkan batu asas sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi, dan bahasa jiwa bangsa. Tanpa sumbangan beliau, usaha memartabatkan bahasa Melayu selepas merdeka mungkin tidak akan sekuat dan seberkesan hari ini. Itu saja dari sumbangan dan pengiktirafan Zaba pada bahasa Melayu. Seterusnya, pemikiran dan falsafah bahasa Zaba. Zaba berpikir dan memandang bahwa bahasa ialah cermin akal budi bangsa, dan beliau juga percaya bahwa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa modern jika disusun dengan baik. Beliau mahu bahasa Melayu ini mampu bersaing dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris dalam bidang-bidang pentadbiran, ekonomi, dan juga pendidikan. Beliau juga menolak sikap rendah diri bangsa Melayu terhadap bangsa sendiri, di mana pada dahulu kala bangsa Melayu kurang menggunakan bahasa Melayu karena terkongkong dengan bahasa Inggris yang menjadi bahasa pertuturan seharian, di mana bahasa Inggris ini telah digunakan dalam bidang pentadbiran, bidang ekonomi, dan sebagainya. Dan beliau juga menyuruh agar pendidikan bahasa Melayu dimantapkan di semua peringkat, bukan saja di
sekolah rendah, tetapi di sekolah menengah. Beliau mau semua golongan mendapat pendidikan yang sama. Karena pada dahulu kala hanya uh, hanya lelaki yang akan pergi ke sekolah dan perempuan tidak diwajibkan untuk bersekolah. Dan Zaba menetapkan bahwa semua orang harus pergi ke sekolah. Terusnya kita akan masuk pada karya-karya terkenal pendeta Zaba. Pertama ialah Pelita Bahasa Melayu yang diterbitkan antara tahun 1941 hingga 1953. Ia dihormati sebagai karya paling berpengaruh. Buku ini menguraikan tata bahasa dan struktur ayat yang sistematik dan menjadi asas kepada pembentukan tata bahasa Melayu. Seterusnya ialah Ilmu Mengarang Melayu yang merupakan panduan penting dalam penulisan Zaba. Zaba menekankan penulisan yang tertib dan logik. Karya ini digunakan secara meluas di sekolah-sekolah zaman kolonial, menunjukkan betapa pentingnya ia dalam membentuk gaya penulisan yang betul. Akhir sekali ialah Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi yang dikenali sebagai Sistem Ejaan Zaba, menjadi rujukan utama sebelum ejaan baru diperkenalkan pada tahun 1972. Sistem ini memperkenalkan konsistensi dalam penggunaan huruf vokal dan konsonan. Ini menunjukkan betapa Zaba telah menyediakan asas yang kukuh bagi ejaan bahasa kita. Zaba telah memberi sumbangan yang luar biasa kepada bahasa Melayu, menjadikannya lebih daripada sekadar alat komunikasi, tetapi juga satu lambang identiti dan budaya. Itu saja. Seterusnya kita akan masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, Pendeta Zaba bukan sekadar ahli bahasa, tetapi juga penulis, pendidik, dan pemikir bangsa yang mendahului zamannya. Sumbangannya merintasi bidang linguistik, falsafah, pendidikan, dan pemikiran kebangsaan, menjadikan beliau tokoh yang membentuk akar intelektual masyarakat Melayu modern. Beliau tidak hanya memperhalusi struktur bahasa Melayu melalui karya seperti Pelita Bahasa Melayu, tetapi juga beliau memperjuangkan penggunaan bahasa sebagai wahana ilmu, pemikiran kritis, dan pembinaan jati diri bangsa. Karya-karyanya menjadi asas penting dalam sistem pendidikan dan pemikiran Melayu modern. Beliau membentuk cara kita berbahasa, berpikir, dan berjuang hingga ke hari ini. Melalui pendekatan yang sistematik dan berwawasan, Zaba memperkenalkan kaedah pengajaran yang menekankan kefahaman mendalam bukan sekadar hafalan. Beliau melihat pendidikan sebagai alat pembebasan minda dan bahasa sebagai cerminan jiwa bangsa. Dalam tulisan-tulisannya terserlah keprihatinan terhadap nasib orang Melayu serta harapan agar mereka bangkit dengan ilmu, akhlak, dan semangat kebangsaan yang tulen. Pemikiran Zaba juga merentasi sempadan akademik, di mana beliau menulis tentang agama, masyarakat, dan moral dengan gaya yang tajam tetapi penuh hikmah. Beliau mengkritik kejumuhan dan menyeru kepada pembaharuan yang berasaskan nilai-nilai murni Islam dan budaya Melayu. Dalam hal ini, beliau bukan saja membina struktur bahasa, tetapi juga membina struktur pemikiran bangsa yang menjadikan bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi wadah perjuangan, refleksi, dan pembentukan tamadun. Hari ini, warisan Zaba terus hidup dalam kurikulum pendidikan, dalam wacana kebangsaan, dan dalam semangat para pendidik yang percaya bahwa bahasa adalah kunci kepada kemajuan bangsa. Beliau mengajar kita untuk membina masa depan kita, bahwa kita mesti memahami akar kita, dan akar itu adalah bagi Zaba ialah bahasa, ilmu, dan nilai. Itu saja untuk Zaba. Seterusnya kita akan masuk kepada tokoh Pasca Merdeka, yaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Awang Sarian. Beliau dilahirkan pada 20 Oktober 1953 di Johor Bahru, Johor. Pencapaian akademiknya sangat mengagumkan dengan ijazah sarjana muda, sarjana, dan PhD semuanya dalam bidang bahasa Melayu dari Universiti Malaya. Beliau pernah memegang jawatan penting seperti Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dan Duta Bahasa Malaysia di China. Dan kini beliau
menjawat jawatan profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Mari kita lihat peranan dan sumbangan beliau dalam memperkasa bahasa Melayu pada slide seterusnya. Pada slide ini kita akan melihat peranan dan sumbangan penting Profesor Emeritus Datuk Dr. Awang Sarian. Yang pertama adalah beliau memperkasa bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan juga bahasa antarabangsa. Ketika menjadi duta bahasa di China, beliau memainkan peranan besar dalam mengembangkan pusat pengajian bahasa Melayu Pusat Pengajian Melayu di Universiti Pengajian Asing Beijing. Ini menunjukkan usaha beliau dalam membawa bahasa Melayu ke pentas antarabangsa. Seterusnya kita akan melihat bagaimana beliau menerajui Dewan Bahasa dan Pustaka dengan visi pembinaan bangsa melalui bahasa. Salah satu sumbangan beliau adalah mempopulerkan slogan bahasa jiwa bangsa yang menyuruh kita semua untuk menghormati bahasa kebangsaan kita sendiri. Akhir sekali, beliau aktif dalam penulisan dan akademik. Karya-karya beliau menekankan jati diri bangsa dan perpaduan nasional melalui bahasa. Seterusnya kita akan masuk ke antara karya terkenal yang dipopulerkan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Awang Sarian ialah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang menekankan potensi bahasa Melayu dalam bidang akademik. Seterusnya ialah citra bangsa melalui bahasa yang menunjukkan bagaimana bahasa membentuk identiti bangsa kita. Seterusnya adalah karya Bahasa Melayu di Persada Dunia. Karya ini mencerminkan usaha beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu di pentas antarabangsa dan dengan mengakar bahasa membina tamadun, Dr. Awang menegaskan pentingnya bahasa dalam pembangunan tamadun. Seterusnya adalah karya Menjunjung Amanat Bahasa Jiwa Bangsa. Karya ini menjadi bukti seruan beliau untuk kita semua menghormati dan memelihara bahasa kebangsaan kita. Karya-karya ini bukan saja memperkasa bahasa Melayu, tetapi juga menyemai semangat cinta terhadap bahasa di kalangan kita semua. Seterusnya kita akan masuk kepada pemikiran Dr. Awang Sarian. Beliau berpendapat bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah cerminan tamadun bangsa kita sendiri. Peningkatan martabat bangsa hanya dapat dicapai apabila kita semua menghargai dan menguasai bahasa ini sendiri. Ini adalah pemikiran utama Dr. Awang Sarian. Seringkali kita mungkin merasa ragu-ragu atau malu menggunakan bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang profesional dan akademik. Namun Dr. Awang mengingatkan kita bahwa sikap ini harus ditolak, karena kita perlu berbangga dengan bahasa kita sendiri. Dengan memahami dan mengamalkan pemikiran Dr. Awang Sarian, kita boleh memastikan bahwa bahasa Melayu akan terus dihargai dan relevan di arena antarabangsa. Jadi, saya menyuruh kita semua agar kita bersama-sama memartabatkan bahasa kita. Sebagai kesimpulan, Profesor Dr. Awang Sarian merupakan tokoh bahasa yang telah memainkan peran penting dalam memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam era pasca merdeka. Melalui pendekatan yang ilmiah, strategik, dan berwawasan, beliau membuktikan bahwa perjuangan bahasa tidak terhenti pada zaman penjajahan, tetapi mesti diteruskan dengan semangat yang baru yang sesuai dengan cabaran semasa. Usahanya dalam bidang dasar pendidikan tinggi dan diplomasi bahasa telah membuka ruang yang lebih luas untuk bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi, dan bahasa antarabangsa. Sumbangan beliau bukan saja bersifat inspirasi, beliau menjadi contoh kepada generasi muda bahwa cinta terhadap bahasa bukan sekadar retorik, tetapi satu bentuk tanggung jawab intelektual dan kebangsaan. Melalui penulisan, ceramah, dan penglibatan aktif dalam pelbagai forum, beliau menyemai kesadaran bahwa bahasa Melayu ialah lambang jati diri bangsa yang mesti dipelihara dan dimartabatkan. Keseluruhan perjuangan Profesor Dr. Awang Sarian menunjukkan bahwa bahasa Melayu mampu berdiri megah dalam dunia yang semakin global dan berdaya saing. Beliau menyambung legasi tokoh terdahulu seperti Pendeta Zabah, dan dalam masa yang sama,
memperluas horizon perjuangan bahasa ke peringkat antarabangsa. Semoga semangat dan usaha beliau menjadi inspirasi berterusan kepada kita semua untuk terus mencintai, menggunakan, dan mempertahankan maruah bahasa kebangsaan dalam setiap aspek kehidupan. Seterusnya kita akan masuk kepada perbandingan dua tokoh bahasa Melayu. Yang pertama adalah Pendeta Zaba, dan yang kedua adalah Dr. Awang Sarian. Perbandingan dua tokoh bahasa Melayu ini adalah dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan. Dua tokoh besar ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam dua era yang berbeza. Yang pertama adalah zaman pra-merdeka dan yang kedua adalah zaman pasca merdeka. Pendeta Zaba dan Profesor Dr. Awang Sarian masing-masing membawa visi dan pendekatan tersendiri. Namun mereka berkongsi semangat perjuangan yang sama, di mana mereka ingin memartabatkan bahasa Melayu sebagai lambang jati diri bangsa dan wahana kemajuan negara. Dari segi latar masa, Pendeta Zaba hidup dan berkarya semasa zaman penjajahan British dan awal kemerdekaan. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana bahasa Melayu dipinggirkan dalam sistem pentadbiran dan pendidikan kolonial. Sebaliknya, Profesor Dr. Awang Sarian hidup dan berjuang dalam era pasca merdeka, di mana cabaran utama ialah memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan tinggi dan pentas antarabangsa. Dalam peranan pendidikan, Pendeta Zaba menghasilkan buku rujukan tata bahasa yang menjadi asas kepada sistem pendidikan awal di tanah Melayu. Karya beliau seperti Pelita Bahasa Melayu bukan saja memperkemas struktur bahasa, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam pengajaran bahasa Melayu. Dr. Awang Sarian pula memperluas perjuangan ini dengan menyebarkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Beliau memperjuangkan penggunaannya dalam pendidikan tinggi dan memperkukuh kedudukannya sebagai bahasa Melayu. Dari segi fokus perjuangan pula, Zaba menumpukan kepada pembaikan sistem ejaan tata bahasa dan pendidikan sebagai landasan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Beliau percaya bahwa bahasa yang tersusun secara ilmiah mampu menjadi bahasa kemajuan. Dr. Awang Sarian pula menekankan usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu, dan bahasa antarabangsa, selari dengan tuntutan globalisasi dan keperluan negara maju. Sumbangan utama kedua tokoh ini amat signifikan. Zaba menyusun Pelita Bahasa Melayu dan membentuk asas tata bahasa modern yang masih digunakan hingga ke hari ini, manakala Dr. Awang Sarian pula menggerakkan pelbagai dasar bahasa semasa menjawat jawatan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, serta berperanan sebagai Duta Bahasa di China, di mana salah satu usaha diplomasi bahasa yang mengangkat martabat bahasa Melayu di peringkat global. Dari sudut pemikiran bahasa, Zaba menegaskan bahwa bahasa Melayu perlu disusun secara ilmiah agar mampu menjadi bahasa ilmu dan kemajuan. Beliau melihat bahasa sebagai alat pembinaan bangsa dan pemikiran. Dr. Awang Sarian pula menekankan bahwa bahasa Melayu ialah lambang jati diri bangsa dan rakyat. Dan rakyat sepatutnya berbangga dan menggunakannya dalam semua bidang, dari pentadbiran hingga ke teknologi dan pendidikan tinggi. Pendekatan perjuangan mereka juga berbeza, tetapi saling melengkapi. Zaba berjuang melalui penulisan, penyusunan tata bahasa, dan karya ilmiah yang menjadi rujukan akademik. Dr. Awang Sarian pula menggunakan pendekatan dasar bahasa, diplomasi, pendidikan tinggi, dan penglibatan aktif dalam DBP untuk memperluas pengaruh bahasa Melayu. Dari segi kesan dan pengaruh, Zaba telah meletakkan asas sistem bahasa modern yang menjadi rujukan hingga ke hari ini. Karya dan pemikirannya menjadi titik tolak kepada pembentukan dasar bahasa kebangsaan. Dr. Awang Sarian pula memperkasa penggunaan bahasa Melayu secara berterusan di dalam dan luar negara.
menjadikan bahasa ini bukan saja milik bangsa Melayu, tapi juga bahasa yang dihormati di peringkat antarabangsa. Ayat sekali nilai-nilai perjuangan kedua-dua tokoh ini amat mengagumkan. Zaba membawa nilai keilmuan, ketukunan, dan semangat membina bangsa melalui bahasa. Manakala Dr. Awang Sarian pula menampilkan semangat patriotisme, idealisme, dan usaha berterusan untuk mengekalkan martabat bahasa dalam era globalisasi yang mencabar. Itu adalah perbandingan antara dua tokoh Pramerdeka dan Pasca Merdeka. Seterusnya kita akan masuk kepada penutup, di mana sebagai penutup kita telah melihat bagaimana kedua tokoh ini, Pendeta Zaba dan Dr. Awang Sarian, memainkan peranan penting dalam mengangkat Seterusnya sebagai penutup kita akan melihat di mana Pendeta Zaba dan Profesor Dr. Awang Sarian yang merupakan dua tokoh besar yang telah mewarnai sejarah perjuangan bahasa Melayu dengan cara dan pendekatan tersendiri. Walaupun mereka berasal dari dua era yang berbeza, Zaba dari zaman Pramerdeka dan Awang Sarian dari zaman Pasca Merdeka, kedua-duanya berkongsi satu semangat yang sama, menjadikan bahasa Melayu sebagai wahana ilmu, alat perpaduan, dan lambang jati diri bangsa. Pendeta Zaba meletakkan asas perjuangan dengan menyusun tata bahasa dan sistem ejaan yang sistematik, membina struktur bahasa Melayu modern yang menjadi rujukan hingga ke hari ini. Beliau berjuang dalam suasana penjajahan ketika bahasa Melayu dipinggirkan, namun tetap teguh mempercayai bahwa bahasa ialah kunci kepada pembinaan bangsa yang merdeka dan bermarwah. Karya-karyanya bukan saja membentuk sistem pendidikan awal, tetapi juga menyemai benih pemikiran kritis dalam kalangan masyarakat Melayu. Profesor Dr. Awang Sarian pula menyambung legasi itu dengan semangat baru yang sesuai dengan cabaran zaman modern. Beliau memperkukuh kedudukan bahasa Melayu melalui dasar kebangsaan, pendidikan tinggi, dan diplomasi antarabangsa. Usahanya membawa bahasa Melayu ke pentas dunia membuktikan bahwa bahasa ini bukan saja relevan, tetapi juga berdaya saing dalam era globalisasi. Beliau menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk mencintai, menggunakan, dan mempertahankan marwah bahasa kebangsaan dalam semua bidang kehidupan. Kedua-dua tokoh ini mengajar kita bahwa perjuangan bahasa bukan sekadar tugas akademik, tetapi juga amanah kebangsaan yang mesti diteruskan. Karena bagi mereka berdua, bahasa ialah cerminan jiwa bangsa, dan mempertahankannya bermakna mempertahankan identiti, nilai, dan masa depan kita bersama. Dalam dunia yang semakin kompleks dan berbilang budaya, kekuatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan menjadi benteng kepada kelangsungan tamadun bangsa. Semoga semangat cinta bahasa yang ditunjukkan oleh Pendeta Zaba dan Profesor Dr. Awang Sarian terus subur dalam diri kita semua. Karena bahasa bukan sekadar dalam tulisan dan wacana, tetapi dalam tindakan, pengajaran, dan kehidupan seharian. Maka dengan itu, marilah kita menjadi penyambung warisan pemeliharaan nilai dan pemacu masa depan bahasa Melayu yang gemilang. Maka dari itu, sekian saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih, dan jumpa lagi.